Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua ke sesi taklimat dan preview kelas Asas Al-Quran Teknik Al-Baghdadi untuk sesi Oktober 2022. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang hadir pada sesi taklimat pada malam ini. Alhamdulillah. Boleh kongsikan sesi pada malam ni. Malam ni kita bersiaran melalui YouTube Live Premier. Jika tuan-tuan puan ada persoalan nanti ketika mana sesi taklimat, boleh tulis di ruang komen ataupun boleh PM Ustaz di link yang bawah yang Ustaz bagi tu, tekan link tu. Jadi dan PM Ustaz di situlah. Ustaz akan jawab persoalan ataupun pertanyaan tuan-tuan puan berkenaan apa sahaja. Okey. Baik. Sebelum Ustaz mula, saya perkenalkan diri. Nama saya Ustaz Muhammad Aizat bin Muhammad Saleh. Merupakan pengurus di Al-Baghdadi Learning Center Bandar Baru Sentul. Kelas kami sudah beroperasi sejak tahun 2011 sehingga sekarang 2022. Alhamdulillah. Student kami pernah mencapai 400 pelajar. Alhamdulillah. Dan sekarang agak berkurangan sikit lah kerana apa nama tu fasa-fasa COVID-19 dan sebagainya. Kita buka tutup lah. Tapi Alhamdulillah kami boleh bertahan lagi insyaAllah pada ini. So pada malam ni kami sedang kita nak buka intake untuk sesi Oktober akan datang. Jadi malam ni tuan-tuan puan hadir pada sesi taklimat untuk mengetahui apa yang terkandung dalam kelas kita nanti insyaAllah. Dan sebenarnya Ustaz lebih suka tuan-tuan puan hadir sesi taklimat kerana sesi taklimat ini lebih jelas tentang perjalanan proses kelas kita. Dan tuan-tuan boleh bertanya teruslah kalau ada benda yang tak faham insya-Allah. Okey, baik. InsyaAllah kita ada beberapa sesi pada malam ini. Mungkin Ustaz tak ambil masa yang lama, sekejap je insya-Allah. Kita ada beberapa sesi, cuma ada sesi yang mungkin Ustaz tidak ketengahkan. Ustaz akan share sesi yang penting-penting sajalah insya-Allah. Baik. Terima kasih. Baik, kita pergi dulu kepada mengapa perlu kita belajar Al-Quran. Ini sangat penting. Kenapa kita perlu belajar Al-Quran? Kalau Ustaz tanya kenapa kita perlu belajar Quran ni, saya rasa semua orang tahu. Kan? Soalan ni soalan yang agak simple lah. Kenapa belajar Quran? So, Mama mungkin jawab nak baca Quran, nak berzikir, nak berdoa, nak solat, bacaan solat dan sebagainya. Tapi Ustaz akan share 4 perkara yang sangat penting dan agak kritikal berdasarkan pengalaman yang Ustaz mengajar Al-Quran. So ada 4 sebab ni yang sangat penting. Okay, yang pertama, kenapa kita belajar Quran? Kerana supaya kita tahu sebutan dan beza huruf Al-Quran. Ini penting. Okay. Kerana apa? Kerana Ustaz selalu buat program klinik Al-Fatihah. Ustaz tekankan tentang 27 kesalahan yang biasa berlaku dalam surah Al-Fatihah. Bayang orang baca Fatihah ni sekurang-kurangnya ada 27 kesalahan yang biasa. Kesalahan yang biasa, bukan kesalahan yang tidak biasa, yang biasa. Maknanya apa? Biasa orang akan melakukan kesalahan kat situ. Okay, dalam 10 orang, ada 8 orang dia akan silap kat situ. Begitu. Contoh, saya akan nak sebut satu je. Dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita cerita 27 kesalahan malam ni. Tak tidur malam lah. Saya pukul 12 malam nanti. So, sebut satu saja yang biasa. Ini biasa memang selalu orang kesalahan kat situ. Siratal ladzina, pada kalimah al-ladzina dibaca siratal ladzina. Betul huruf zai. Sedangkan yang tepatnya ada huruf zal. Zai dengan zal tu ada huruf beza. Apa beza je? Zai bunyi dia agak kasar sikit. Z. Zal bunyi agak lembut. Z. Kenapa? Sebab kita keluarkan lidah. Z. Siratal ladzina, siratal ladzina gitu. Tapi ramai yang baca siratal ladzina, siratal ladzina gitu. So, itu kesalahan Okay.
Bila berlaku begini, dia adalah kesalahan yang mengubah huruf. Huruf dia berubah. Huruf berubah daripada zal kepada zai, dia adalah kesalahan yang nyata, jelas dan besar. Kesalahan yang besar ni menyebabkan perubahan makna. So, bila perubahan makna, apa hukumnya? Kalau sekian tuan-tuan perempuan tidak belajar, buat kesalahan ni, hukumnya berdosa dan sekiranya berlaku dalam surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah merupakan rukun qauli dalam solat, maka solat tuan-tuan perempuan tidak sah. Kalau tuan tak belajarlah. Okay, Ustaz, saya tak sengaja Ustaz, tak tahu. Betul, tapi kenapa kita tak belajar? Kalau sengaja memang salah lah. Tapi kalau tak sengaja tapi tidak belajar, itu yang penting tu. Tidak belajar. Tak belajar, so dia tetap berdosa. Tapi kalau orang tu salah tapi dia belajar, dia tak berdosa. Sebab dia belajar. Dia mungkin dia masih lagi belajar, dia tak berapa mahir dan sebagainya. Jadi dia tidak dikira dosa. Gitu. Boleh Okay, so banyak lagi sebenarnya tempat-tempat ni yang kalau Ustaz explain ni panjang kesalahan-kesalahan berubah huruf, berubah baris dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita perlu belajar Al-Quran supaya kita sebut huruf tu dengan kita tahu sebutan tu. Okay. Yang kedua, kenapa kita belajar Al-Quran adalah sebab kita nak tahu cara berhenti ataupun wakaf bila kita baca Al-Quran. Okey. Maknanya penting juga ni kita nak tahu tempat berhenti kat mana sebab kalau kita main hentam berhenti boleh menyebabkan rosak dia punya makna juga. Makna tetap rosak. Bila makna rosak pun sama juga kalau berlaku dalam surah Al-Fatihah menyebabkan berlaku kesalahan yang besar dan menyebabkan rosak kita punya solat kita disebabkan bacaan solat kita salah dalam surah Al-Fatihah. Okey. Sebab tu penting . Lepas tu puan-puan, yang ni wakaf. Satu lagi namanya ibtidak. Ibtidak ni cara nak mula. Cara nak mula pun penting sebab kalau kita tak tahu cara nak mula, nak sebut mula bacaan pun menyebabkan kalau salah pun berdosa juga. Okey. So sebab tu kita belajar Al-Quran. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Kenapa kita nak baca Al-Quran? Kenapa kita perlu belajar Al-Quran? Kerana kita nak baca Al-Quran dengan ilmu. Ini sangat penting. Baca Al-Quran dengan ilmu. Kata perempuan, baca Al-Quran dengan ilmu ni penting. Okay, selalu saya tanya dalam surah Al-Fatihah kan. Contoh kita tengok ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, pada kalimah ihdina tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, baris bawah. Ihdina, baris bawah. Saya tanya, kenapa kita baris bawah? Kenapa kita baca baris bawah? Ihdina. Kenapa kita baca ahdina? Kenapa kita baca uhdina? Kebanyakan orang yang jawab di sini bila saya tanya, dia kata sebab memang dulu guru baca macam tu. Jadi saya pun ikutlah. Gitu. So dia baca ikut guru dia macam tu. Okey. Jawapan tu okey. Cumanya dia akan ada masalah sekiranya perkara ni berlaku pada tempat-tempat yang lain yang kita tak belajar lagi. Dan macam mana? Ustaz, baris ni ada 3 A, I, U nak sebut. U ke I ke A. So ini memerlukan ilmu bila kita nak baca. Sebab tu penting kita baca Al-Quran dengan ilmu, bukan kita baca Al-Quran dengan kita ikut sahaja. Kita boleh ikut tapi adakah selama-lamanya kita nak ikut saja? Kan? So kita kena ada ilmu bila kita baca Al-Quran. Itu penting. So penting baca Al-Quran dengan ilmu. Dan yang keempat, bila kita dah ada ilmu untuk membaca Al-Quran, baru kita boleh upgrade bacaan Al-Quran kita. Ya tak? Baru kita boleh upgrade. So tidaklah kita baca surah-surah yang biasa saja. Betul tak? Kan? Kalau sembahyang tu inna a'tayna wal 'as. Qul huwallahu ahad falaq. Qul bin nas inna a'tayna. Itu saja pusing-pusing kan. Bukan saya kata tak okey, bagus, tak ada masalah. Cumanya kita nak upgrade.
Okay? Kalau boleh, contoh hari Jumaat kita selalu baca Yasin, so tukar kepada kita baca surah Al-Kahfi. Kan ada peningkatan tu. Al-Kahfi pun bagus juga sebab Rasulullah sendiri pun apa nama tu menggalakkan ataupun Rasulullah pesan supaya kita baca surah Al-Kahfi. Jadi so bukan baca Yasin je, kita baca Al-Kahfi. Macam upgrade sikit. Al-Kahfi panjang sikit kan dia punya ayat dia. Okey. Okey. So itu itu 4 perkara tu. Boleh jelas Saya harap semua faham tentang kenapa keperluan kita belajar Al-Quran. Sebab tu sangat penting untuk orang belajar Al-Quran. Banyak manfaat yang boleh kita dapat. Bukan sekadar dalam urusan harian kita tetapi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, saya nak share ganjaran pahala orang yang baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah, iaitu pahala. Hasanah ni bukan pahala, tuan-tuan. Bukan pahala saja. Hasanah ni adalah apa sahaja kebaikan. Apa sahaja kebaikan tuan-tuan perempuan bila baca Quran, tuan-tuan akan dapat kebaikan. Kebahagiaan, kesihatan, urusan dipermudahkan, suami isteri yang soleh, anak-anak yang solehah, suami isteri yang baik dan sebagainya, itu semua hasanah, kebaikan. Dan hasanah itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Masya Allah, ini Allah kata. Bila kita baca alif lam mim, nampak macam ada satu huruf je. Tapi sebenarnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 1, 2, 3. So ada 3 huruf. Kemudian 3 huruf ni kita kalikan pula dengan 10. So total dapat 30 pahala. So alif lam mim sahaja tuan-puan dah dapat 30 pahala kalau kita baca. Bukan pahala kebaikan. Hasanah tu adalah kebaikan. Apa saja kebaikan. Sudah tuan-puan bayangkan kalau tuan-puan baca surah Al-Fatihah, tuan-puan baca surah Yasin, baca surah An-Nas, so banyak pahala tuan-puan dapat. Okay. Baik, sebab tu saya kata kalau nak dapat banyak kebaikan, bacalah Al-Quran. Okey. Pahala baca bismillah ini cuba kita renungkan. Pahala orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saja berapa banyak pahala dapat? Okey. Huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Bilakah waktu yang kita baca basmalah ni wajib kita baca, iaitu dalam solat lah ketika Fatihah. So ada 17 kali. Maka 19 kali 10, tadi Rasulullah kata satu huruf sekali dengan 10, 190 pahala ke hasanah. Kali dengan 17 kali sehari yang wajib saja. Belum yang lain-lain, yang sunat ke apa, yang jenis yang kita kadang-kadang kita baca tu, bismillah tu buat kerja, makan, minum dan sebagainya. Tak campur tu lagi. Kita baca yang wajib saja dalam solat. 3,230 hasanah kita dapat setiap hari. Kalikan pula dengan 30 hari, 96,900 hasanah kebaikan kita akan dapat sebulan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada gaji 96,900 sebulan, tuan-tuan nak buat apa? Banyak macam-macam boleh buat kan? Ini bukan gaji, ini adalah pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Termasuk juga kita akan dapat kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita, hasanah yang banyak dalam kehidupan kita bila kita baca Al-Quran. Tadi cerita baca bismillah je, belum lagi baca Al-Quran yang lain. So tuan-tuan dapat 96,000. Bayangkan kalau tuan-tuan baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah ada 139 huruf. Kali dengan 10, kali dengan 17, kali dengan 30 hari. Berapa puluh ribu, ratus ribu tuan-tuan dapat pahala sebulan, sehari. Okay, itulah yang Allah bagi kepada kita. Kata perempuan membaca Al-Quran. Sebab tu Rasulullah kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa terbaik? Sebab pahala banyak, kebaikan banyak. Tak ada kira Allah bagi kan. InsyaAllah.
Orang yang belajar, ada orang yang mengajar. Guru ustaz pun dapat pahala juga. Doakan juga ustaz pun dapat pahala. Tuan perempuan pun dapat pahala. Alhamdulillah. Okey, boleh? Itu sedikit motivasi lah kepada tuan perempuan untuk belajar Al-Quran insya-Allah. Okey, kalau ada soalan boleh type, boleh PM, boleh komen di bawah. Saya akan jawab insya-Allah. Baik, kita pergi sesi yang ketiga. Terus kita pergi pada Syekh Matani Al-Baghdadi. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada apakah kaedah yang kita akan gunakan dalam kelas kita nanti. Okey. Sebelum saya pergi pada kaedah tu, saya nak bagi sedikit kesedaran pada tuan perempuan tentang mudahnya belajar Al-Quran. Saya nak bongkarkan sikit. Okey. Sebenarnya belajar Quran ni mudah kalau kita tahu punya kaedah tu. Okey, tengok gini ya. Berapakah jumlah berikut? Berapakah jumlah dalam Al-Quran? Okay, yang pertama, berapa juzuk dalam Quran? Ada 30 juzuk. Berapa surah dalam Quran? Ada 114 surah. Berapa ayat? Ada 3000. Bukan 3000. Okay, ada 6, 2, 3, 6. 6,236 ayat. Dan berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa? So, dalam Quran total huruf bukan ribu-ribu ada 28 huruf sahaja. Kau dapat berapa? 29. 29 huruf iaitu daripada alif sehingga ya, alif batas sampai ya tu adalah 29 huruf dalam Quran. Okey, nak ceritanya mudahnya baca Quran dia begini ya. Dalam Al-Quran ataupun daripada 29 huruf ni 28 huruf yang dia boleh terima baris. Bukan baris, boleh terima tanda. Tanda ni apa? Tanda ni termasuk baris atas, baris bawah, baris depan, sukun, sabdu, semua dah kan? So 28 huruf. Maknanya hanya 28 huruf sahaja yang boleh menghasilkan bunyi bacaan. Contoh gini ya. Saya letak satu huruf, sin. Sin, baris atas. Bunyi dia adalah sa. So ini sa ni satu huruf. Sin baris bawah. Bunyi dia apa? Bunyi dia si. Satu huruf. Satu bunyi. Gitu. Sin yang mati bunyi dia apa? S. Mati. Sin yang mati bunyinya s. Jadi maknanya apa? Huruf sin saja dia satu huruf ni, satu huruf sin sahaja dia boleh menghasilkan 12 bunyi daripada mana? Daripada tanda-tanda yang diletakkan kepada huruf tu. Sin baris atas sa ada satu bunyi. Sin baris bawah si ada dua bunyi. Sin baris mati satu. Sin baris depan su. So sin saja dia boleh menghasilkan 12 bunyi dalam Al-Quran. Okey, baik teman-teman. Cuba bayangkan, ini simple calculation. Kalau kita ada 28 huruf, satu huruf boleh menghasilkan 12 bunyi. 28 kali 12. Maknanya total setiap huruf tu semua sekali dia ada 336 bunyi. Total. 336 bunyi. Maknanya apa? Kalau tuan-tuan perempuan membolehkan tuan-tuan perempuan untuk baca Al-Quran, tuan-tuan perempuan hanya perlu menguasai 336 bunyi sahaja. Satu huruf boleh keluar 12 bunyi kan? So ada 28 huruf, 28 kali 12, 336. So kaedah dia, tips dia, petua dia adalah tuan-tuan perempuan nak boleh baca Quran dengan baik, tuan-tuan perempuan hanya perlu menguasai 336 bunyi sahaja. Okey. Ustaz buat simple calculation lagi mudah ni. Begini. 336 bunyi ni kalau kita letakkan satu hari kita belajar satu bunyi. Contohnya pada hari malam ni kita belajar hamzah baris atas bunyi dia a. Satu bunyi a. So, kita belajar malam ni a. So kita kenal a. Kan? 2 jam kita belajar a. Nanti dah lama mengantuk kan. Okey. Kalau satu hari satu bunyi, kita memerlukan 336 hari untuk menghabiskan 336 bunyi untuk kita belajar. Sampai ke tidak setahun? Tak sampai. Ada baki lagi sebulan lebih. Itu kalau satu hari satu
bunyi. Takkanlah satu hari satu bunyi kita belajar kan. Malam ni Ustaz bila nak i pula ni Ustaz. Kan. So biasanya kalau satu malam kita belajar i u ba bi bu i panjang tanwin n in un. So banyak dia punya huruf kita belajar. Jadi kalau banyak huruf kita belajar satu malam, takkanlah sampai setahun. Gitu. Sebab tu di kelas kami secepat orang boleh baca Quran, boleh mahir adalah pada, tidak mahir lah, maksudnya boleh baca Quran seawal 3 bulan. Seawal 3 bulan. Okey, ada yang boleh sampai 3 bulan. Sebab tu penting kita tahu cara nak belajar Al-Quran. Okey. Boleh yang dapat So, itu yang berlaku. Itu yang dia punya kaedah dia. Jadi sebenarnya belajar Quran mudah. Okey, itu yang pertama. Yang Ustaz ceritakan. Okey. Yang kedua, dalam kaedah Al-Baghdadi, kita nak tukar cara pembelajaran daripada kita mengeja kepada terus membaca. Tak perlu mengeja dah. Contohnya baris atas. So, biasa kalau orang mengeja baris atas ba baris bawah bi, baris depan bu, babi bu ataupun bismillah. Contohnya bismillah. Bismi. Baris bawah bi sin mati bismi, baris bawah mi bismi. So kita mengeja. So tu dulu. Biasa kita mengeja. Ustaz dulu belajar mengeja juga. Tapi sekarang kaedah Al-Baghdadi kita nak supaya kita terus baca. Terus baca. Tak mengeja dah. Maknanya kita belajar sekarang ni tak ada mengeja. Kita baca terus. Maknanya kalau nampak ba tu baris atas terus sebut ba. Tidak mengeja. Ba baris atas ba tak. Ba terus. Ba baris depan bu. Tak perlu ba baris depan bu. Tak ada. Ni bu terus. Gitu. Terus baca. Okey. Boleh ke Ustaz macam tu? Boleh. Logiknya begini ya. Tuan-tuan dan puan, kita anak atau perempuan, kita belajar ni untuk kita boleh ingat satu benda tu, kita perlu buat pengulangan. Kita ingat macam bar baris atas tu, kita kena buat banyak pengulangan. Pengulangan, dia akan mengekalkan benda tu dalam otak kita. Okay. Contohnya, buat contoh mudah, tuan-tuan perempuan nak bagi anak atau perempuan yang kecil-kecil tu kan, panggil tuan perempuan. Papa, mama, umi, abi kan. Tuan perempuan tak ada ajar dia mengeja. Okay. Ma, mama, tak ada. Tapi tuan perempuan akan terus minta dia sebut. Mama, ni mama, itu papa, itu umi, itu abi, itu abah, itu ibu kan. Kita minta dia terus sebut. Dia terus baca, terus sebut. Dan boleh tak? Boleh. Memang boleh. Dan budak tu boleh sebut nama kita. Itu kaedah yang kita nak bawa dalam teknik Al-Baghdadi. So nanti kita belajar Quran, kita terus sebut berulang kali dan dia akan melekat dalam kita punya minda kita. Kita tidak mengeja dah. So kita tidak mengeja dah. Okay? Sebab mengeja ni lambat. So kita terus baca. Macam juga tuan-tuan kalau tuan belajar, siapa yang belajar bahasa Cina, Mandarin, so dia akan belajar dengan bunyi terus. Ci, se, tauren. Macam lah. So dia bunyi terus bunyi. Tak ada mengeja dah. Itu kelebihan ya. Jadi sama juga dalam teknik Al-Baghdadi kita nak terus membaca. Okey. Contoh gini kalau boleh baca ayatnya, mengikut kajian Cambridge University, sesiapa pun boleh membacanya walaupun hurufnya berterabur. Kerana otak kita tidak mengeja huruf satu persatu, tetapi membaca perkataan secara menyeluruh asalkan huruf pertama juga yang terakhir berada di tempatnya. Nampak tak? Kita boleh baca kan? So kita boleh baca. Kenapa kita boleh baca? Sebab apa? Sebab kita kata tadi, kajian Cambridge kata semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca asalkan huruf yang pertama dengan hujung dia
uh, dia sama dengan kalimah yang kita nak baca tu. Okey. Okey, sebentar eh. Okey, boleh? Gitu. Baik, jadi keistimewaan teknik abang tadi tumpuan berdandan kamera asas baca Al-Quran. Jadi ini kita punya modul eh. Kita ada 2 buah buku yang ringkas dan padat. Ah, so teknik pengajaran bahasa yang betul berkesan, kaedah semasi pendekatan universiti, teknik menarik ketukan. So kita ada ini buku kita. So kita akan fokus kepada 6 kamera asas baca Quran, iaitu kenal 29 huruf, tanda baris, ah, tanwin, mat ni panjang, sukun, sabdu dan sebagainya. Okey. So ini 6 kemahiran asas untuk kita boleh baca Al-Quran. So kami akan fokus tuan perempuan belajar benda ni. Okey. Baik. Terusnya kita hanya guna 2 buku. Buku yang untuk asas tu yang warna coklat tu. So kita akan mula belajar di situ. Kemudian habis tu kita akan belajar buku tajwid yang kali hijau tu. So kita tak campur buku lah. So kita apa nama tu, kita tak gabung belajar semua, tapi kita asingkan belajar asas yang tu, belajar yang tajwid pada buku yang lain. Okey. Baik, ini kita punya gambaran kat buku kita tu. So ni alat ketuk. Alat ketuk ni apa? Alat ketuk ni membantu tuan-tuan perempuan untuk buat pengulangan tanpa rasa bosan. Ini agak keistimewaan kita punya buku kita, iaitu kita ada alat ketuk. Okey. Alat ketuk ni nanti kalau tuan-puan masuk kelas nanti kita akan ceritakan lebih lanjut macam mana alat ketuk ni membantu tuan-puan untuk belajar. Okey. Tujuan teknik dalam pengajaran adalah untuk kekal perhatian, tarik minat serta menimbulkan rasa ingin tahu. Okey. Dalam kelas pembelajaran yang berkesan itu bila ada aktiviti, so bila kita baca, kita buat aktiviti mengetuk dan sebagainya, nanti dalam kelas kami akan apa nama tu, ajarkan, tunjukkan kaedah ketukan ni macam mana. InsyaAllah dia akan sangat seronok kita punya kelas bila kita belajar sambil mengetuk. Okey. Ya. Okey, seterusnya. Okay, praktikal ketekan ni tak adalah sebab tuan perempuan tak ada ketuk lagi. Tak apa, Ustaz terus pergi kepada kita punya apa ni, perkongsian, dan Ustaz nak terus pergi kepada kita punya taklimat kelas kita, insya-Allah. Apa ni dia punya kelas-kelas yang tuan perempuan akan belajar nanti, insya-Allah. Okey. Okey, ini pengesahan dan pengiktirafan daripada inilah, daripada pihak-pihak kerajaan dan sebagainya. Okey, sedikit perkongsian kerjaan daripada pelajar-pelajar kami yang telah menamatkan pembelajaran, alhamdulillah. So ini tuan-tuan boleh tengok kami punya pelajar, alhamdulillah semua telah berjaya, dah kenal huruf dan sebagainya lah. Okey. Okey so ini satu keluarga dia belajar sekali dengan anak isterinya sekali tu. Dia ajak sekali anak isteri belajar. Menantu dia pun ada kat situ. Okey.
Okey, okey, ini Puan Liza pun lebih apa nama tu? Puan Liza ni student kami, dia ingat belajar Al-Quran ni untuk budak-budak je. Dia kata rupanya dia hantar anak dia mula-mula, lepas tu bila anak dia boleh baca Quran baru dia kata, oh rupanya ada kelas untuk orang dewasa dia masuk, dan dia pun sudah boleh belajar Quran, alhamdulillah. Okey, ini Puan Liza juga dah khatam 30 juzuk. Okay, ini antara pelajar-pelajar kami yang telah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Okey, tahun 2017, 2018, 2019 semuanya alhamdulillah telah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran dengan baik, alhamdulillah. Ini paling baru pada tahun 2022, tahun ni ada kurang dalam uh, dengan 16-17 pelajar yang telah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Okey, nak tunjukkan gambar-gambar di kelas kami. Ini gambar-gambar kelas. So alhamdulillah semua telah lepas tu saya kata kelas kami ramai. So kalau tengok kelas tu memang ramai lah, penuh kelas tu. Sebab kita belajar secara berkumpulan, alhamdulillah. Okey, ini antara yang telah khatam, yang telah boleh yang menamatkan kelas belajar dan boleh baca Quran dan sebagainya. Okey, ini pun yang telah khatam. So kita ada majlis khatam bila kita tamat kelas kita. Kita buat jamuan dan sebagainya lah, alhamdulillah. Okey. So kita juga ada kelas kanak-kanak belajar, kelas asas ada, talaki ada, tajwid ada. So ini kelas kanak-kanak lah. Okey. Okey, baik. Ini saya nak ceritakan tentang sistem pembelajaran dalam kelas kita. Terutamanya kelas dewasa lah, sebab untuk kelas yang akan datang ni kita akan buka untuk kelas dewasa, insya-Allah. Okey. Kelas dewasa dia ada 3 jenis kelas, iaitu kelas asas, tajwid dan kelas talaki. Kelas asas dan tajwid ini adalah kelas disebut sebagai kelas asas. Kelas talaki adalah kelas talaki. Modul kelas asasnya ada 2 modul, modul yang buku coklat dengan modul yang buku hijau. Okey, itu tempoh pembelajaran untuk kelas asas selama 6 bulan, manakala kelas talaki sampai khatam Al-Quran lah. Kelas talaki ni kita baca Quran ramai-ramai. Okey, saya akan semak meramailah, kita mengambil bacaan daripada guru. Okey, so tempoh dia kelas asas 6 bulan dan kelas lelaki sehingga khatam. So jadual pembelajaran, sudah jadual pembelajaran. Kenapa kita buat jadual pembelajaran? Supaya tuan-tuan puan tahu apa yang tuan-tuan puan belajar, timeline dia dan bila nak tamat kelas kita. Itu yang penting. Dan kelas ganti kita akan sediakan percuma jika tuan-tuan puan miss kelas. So ada tuan-tuan puan hanya maklumkan kepada pihak center sesi mana tuan-tuan puan miss. Jadi nanti kita akan arrangekan kelas ganti secara percuma. Tapi bukan pada kelas yang sedia ada lah. Mungkin tuan-tuan akan masuk kelas yang lain pada hari yang lain untuk join, untuk gantikan kelas yang tuan-tuan puan miss tu. Okey, baik. Jadi kami buat silibus itu supaya tuan-tuan puan boleh rujuk balik. Tuan-tuan boleh ulang kaji, tuan-tuan puan boleh tahu di kat mana pembelajaran yang sedang tuan-tuan puan belajarlah. Okey. Kelas pengajian intake Oktober 2022. Okey, ini yang kami akan buka pada sesi Oktober nanti, iaitu kelas kita akan buka pada setiap hari Selasa jam 8.30 hingga 10 malam. Kelas kita 1 minggu sekali sahaja. So kita akan mula insya-Allah pada 4 Oktober. Bergantung jugalah kepada pendaftaran. Sekala cukup kita punya kuota kita, insya-Allah 4 Oktober kita akan mula kelas kita, insya-Allah. Okey, itu pada minggu depan lah. Okey. Yang yuran pendaftaran bayar sekali sahaja. Okey, ini yuran pendaftaran bayar sekali saja. Untuk mendaftar bayar 100 sahaja. So dalam 100 tu tuan-tuan sekali dengan yuran pendaftaran RM50 serta buku asas dan modul. Kita akan bagi 2 buah buku, alatan belajar serta sijil penyertaan untuk kelas tuan-tuan join. Akan beri sijil lah, insya-Allah. Okey, ini pakej pembayaran yuran. Okey. So untuk pembayaran yuran apa nama tu
kelas kita ada 3 package. Okay. Package yang pertama tuan-tuan dan puan bayar secara bulanan. Okay, bayar secara bulanan. Ini package yang ketiga. Bayar secara bulanan maknanya setiap bulan bayar 100 sebulan. Ini biasalah. So, yuran bulanan kita adalah 100. Untuk tuan perempuan yang bayar, untuk package kedua kita ada bayar separuh-separuh. Maknanya tempoh 6 bulan, dia bayar 3 bulan, 3 bulan. Okey. 3 bulan patutnya 300, 3 bulan 300. Tapi kita bagi promosi, diskaun RM50, jadi bayar 250, 250. Maknanya untuk okey, 250, 250 betul. Okey. Manakala kalau bayaran penuh, yuran penuh kelas 600, so yuran promosi hanya 500 sahaja. So diskaun 100, diskaun sebulan. 1 bulan percuma untuk kelas yang bayar penuh selama 6 bulan secara lamsam lah. So kita bagi diskaun 1 bulan percuma. Ini package kita lah. So apa tuan-tuan puan akan dapat? Kalau package yang bayar bulanan, so perempuan hanya akan ada kelas ganti percuma, diskaun tak ada, kelas ulang kaji tak ada, bonus tambahan pun tak ada. Okey, kalau package yang kedua bayar separuh-separuh, tuan perempuan akan dapat diskaun RM50. Tuan perempuan ada kelas ganti itu percuma, kelas ulang kaji percuma dan percuma kelas ulangan asas ulangan selama 3 bulan. Maknanya tuan perempuan dapat kelas ulangan 3 bulan balik secara percuma. Maknanya tuan perempuan boleh join kelas yang asas yang buku coklat tu secara percuma tanpa perlu bayar selama 3 bulan. Manakala yang ambil package yang pertama, yang bayar lamsam 6 bulan terus, RM500, tuan perempuan akan dapat kelas ganti, kelas ulang kaji dan percuma kelas asas ulangan selama 6 bulan. Maknanya tuan perempuan boleh ulang balik kelas asas daripada buku coklat, buku hijau secara percuma. Gitu. Tak boleh bayar. Kalau yang lain nak join kelas ulangan tu, dia kena bayar sedikit lah. Bulanan dia kena bayar sedikit sebagai kelas ulangan dia orang. Tapi kalau yang ambil package 2 dan 1, percuma saja. Ada kelas ulang kaji kita ada refresh tajwid. Okey. Kemudian kita ada package pembelajaran keluarga, package keluarga tahun 2022. Diskaun 10% yuran pengajar untuk package yuran bulanan sahaja. Maksudnya siapa yang daftar berkeluarga, contohnya suami, isteri, anak, atuk, nenek dan sebagainya, tuan perempuan akan dapat package yuran 10% diskaun. Tapi untuk package yuran bulanan sahajalah. Kalau yang ambil package yang bayar lamsam tak boleh lah. So bulan-bulanan dan perempuan bayar kalau 100 bayar RM90 sahaja. Kalau dia daftar suami, isteri dan sebagainya. So ni diskaun sepanjang tahun. Okey. So itu sahaja untuk si talimat pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Boleh tinggalkan di ruangan bawah tu atau PM pada link yang disediakan dekat ruangan description tu. Nanti saya akan jawab. Dan kalau nak mendaftar pun boleh terus di situ. Saya akan tunjukkan cara pendaftaran bagaimana. Nanti saya akan masuk ke dalam grup kelas. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, minggu depan kita akan mulakan kelas. Okay? Ataupun sebarang update saya akan maklumkan dalam grup kelas tu nanti insyaAllah. Okay? Baik, itu saja untuk sidang limat pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Harap semua faham. Kalau tak faham boleh tanya, tak masalah. Dan saya doakan supaya kita dipermudahkan dalam proses untuk belajar Al-Quran, diberi kekuatan, diberi rezeki untuk belajar Al-Quran. Kalau ada masalah, kecabaran ke apa semua tu boleh juga PM Ustaz. InsyaAllah kita boleh bincang lah. Okey, so pertamanya saya minta maaf di atas penangguhan sesi taklimat pada minggu ni kerana ada masalah teknikal. Okey. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah moga-moga tuan-puan dapat manfaat daripada sesi taklimat ini. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada semua terima kasih kerana mengikuti sesi taklimat. Boleh share kita punya sesi pada malam ni. Kalau ada persoalan boleh PM Ustaz. Dan Ustaz ucapkan minta maaf kalau sekiranya kesilapan dalam sesi taklimat ini. Selamat malam, selamat berhujung minggu dan kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan-akan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih.